Okey, so hari ini 3.2 iaitu pencemaran alam sekitar. Okey, so pencemaran alam sekitar. Kita tengok apa jenis pencemaran yang ada. Okey, kita tengok apa kesan pencemaran itu terhadap alam sekitar kita dan apa contoh kaedah-kaedah yang kita boleh bantulah untuk mengelakkan pencemaran ini lebih teruk. Okey. So, maksud pencemaran alam sekitar ialah pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Okay. So setiap komponen yang berada dalam udara, dalam air dan dalam tanah adalah komponen semula jadi. Okay. Maka komponen ini perlu dikekalkan. Okay, maksudnya kita tak nak benda lain yang ada selain daripada komponen asal yang kita dah tetapkan. Okay, so kalau contoh dalam udara terhasil daripada beberapa komponen udara lah, contoh macam oksigen, nitrogen, karbon dioksida dan mempunyai peratus yang tertentu. Tiba-tiba kita ada benda lain, okay, yang masuk dalam komponen udara, maka komponen udara itu tidak lagi semula jadi. Maka itu dikira sebagai pencemaran. Begitu juga dengan air dan tanah. Okey, so apa jenis pencemaran yang kita ada? Yang pertama adalah pencemaran udara, pencemaran terma. Kejap lagi cikgu bincangkan pencemaran terma tu apa, pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Okay, so ada 4 jenis pencemaran. Jadi pencemaran ini tertumpu kepada udara, tanah dan juga air, iaitu komponen yang membina bumi. Cikgu. Okay, ya. Cikgu nak kenapa hasil tanah? Kenapa hasil tanah? Terma. Okey, terma. Kejap lagi cikgu bagi tahu kamu ya, kejap lagi Ashraf ke tu? Okey, jap. Cikgu pergi satu-satu. Setiap ni cikgu akan pergi satu-satu. Okey. Pencemaran udara. Okey, punca menyebabkan pencemaran udara yang pertama adalah pembakaran bahan api fosil dan biojisim daripada gas exhaust dan bahan api. Okay. Setiap kali pembakaran, tak kisahlah pembakaran tu daripada motor ataupun daripada kereta, daripada kapal terbang sekalipun, kalau ada sahaja pembakaran, maka setiap kali pembakaran itu akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan asap debu lah. Kalau debu tu, debu yang asap itu adalah daripada asap hitam, dia akan mengeluarkan satu komponen lain selain daripada karbon dioksida dan mengeluarkan komponen yang menyebabkan warna asap tu hitam. Okay, kita panggil dia sebagai jelaga. Okay, jelaga ini juga akan menyebabkan udara kita kotor. Okay, so bahan api fosil ni termasuklah petroleum, termasuklah diesel. Okay, so ini adalah contoh-contoh pembakaran yang mengeluarkan bahan yang boleh mencemarkan udara. Okey. Pencemaran udara semula jadi, ada juga ini pencemaran disebabkan oleh kita yang menggunakan motor, kereta, bas dan sebagainya yang mengeluarkan pembakaran bahan api daripada exhaust. Ini disebabkan oleh manusia. Okay. Ada juga pencemaran udara semula jadi, contoh dia gunung berapi. Okay, contoh dia gunung berapi. So gunung berapi ni meletus, okay, itu adalah letusan yang still menyebabkan udara kita tercemar. Okay, jadi walaupun kita manusia yang tidak mengeluarkan bahan ataupun punca, bukan kita punca, ada juga semula jadi kaedah semula jadi yang menyebabkan pencemaran udara. Okay, contoh dia adalah gunung berapi, okay, ribut debu, pembakaran hutan. Kadang-kadang hutan terbakar kan sebab kadang-kadang sekarang ni agak panas, so hutan tu terbakar dengan sendirinya. Maka itu juga salah satu pencemaran udara secara semula jadi. Pencemaran udara buatan manusia, selain daripada pembakaran gas exhaust di sini, pembakaran bahan api fosil di sini, kita juga ada pembakaran
disebabkan oleh industri. Industri ataupun tapak pelupusan sampah. Okey, tapak pelupusan sampah. So kalau kita tak bakar sampah tu tak boleh, sebab nanti sampah tu akan makin banyak. Jadi kita makin tak tahu nak letak kat mana, makin bertimbun sampah tu. Kalau tak bakar, dia juga akan menyebabkan kesusahan kepada kita ni. Jadi kita kena bakar. So hasil pembakaran itu kita namakan dia sebagai hasil industri juga dan juga tapak pelupusan sampah akan menyebabkan pengeluaran bahan yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Okey, so kita ada pembakaran bahan api fosil, pembakaran pencemaran udara semula jadi dan juga pencemaran udara buatan manusia dari segi industri, tapak pelupusan sampah, okey, stesen jana kuasa. Okey, kita nak menggunakan elektrik di rumah kita, okey, kita dapat daripada TNB. Contoh, okey, TNB akan menghasilkan tenaga. Okey. So tenaga tu dapat daripada mana? Tenaga dapat daripada putaran turbin. Macam mana putaran turbin dapat dihasilkan? Dengan pembakaran arang batu, contoh. Okay. So pembakaran arang batu untuk menghasilkan tenaga elektrik juga dikira sebagai pencemaran udara. Okay, bila dah kita bakar arang batu tu, dia akan menghasilkan debu, dia akan menghasilkan jelaga, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Okay, itu juga akan menyebabkan pencemaran udara. Okay, seterusnya, okay, yang ni clear pencemaran air. Okay, so sisa air seperti deterjen dan kumbahan. Okay, deterjen ini sabun basuh rumah kita. Okay. Sabun basuh yang mak kita guna tu, itu adalah deterjen. Jadi bila kita basuh kain, deterjen tersebut akan disalurkan ke sungai, ke sungai dan sebagainya lah, ke longkang-longkang kita. Jadi itu juga akan menyebabkan pencemaran air. Apatah lagi sisa kumbahan. Sisa kumbahan daripada rumah-rumah juga akan disalurkan ke sungai, tapak pelupusan dan sebagainya, tapak rawatan air. Okay? So itu juga akan menyebabkan pencemaran air. Bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak. Yang ini juga boleh mencemarkan air. Okay? So bila orang buat penanaman, biasanya dia tanam dekat mana? Dia tanam dekat padang, satu padang, lepas tu dia akan letak racun supaya pokok-pokok itu tidak dimakan oleh ulat dan sebagainya. Okey, jadi bila hujan ataupun bila kita siram air atas pokok tersebut, bahan kimia daripada pokok tersebut akan mengalir ke dalam tanah dan daripada tanah tu dia akan mengalir ke saliran. Okey, apa contoh saliran yang kita ada? Contoh dia macam air sungai, tasik. Jadi air-air di kawasan ini akan jadi kotor. Okey. Selain itu juga kita ada tumpahan minyak. Okey, kapal-kapal yang besar berlayar, kadang-kadang minyak tumpah. Okey, disebabkan pelanggaran berlaku antara kapal, aksiden dan sebagainya. Minyak pada kapal tersebut akan tumpah di kawasan laut. Itu juga akan menyebabkan pencemaran air. Jadi kawasan yang ditumpahi minyak tersebut, ikan-ikan dan juga hidupan akuatik akan mengalami masalah untuk pernafasan. So dia mati. Okey, itu pencemaran air. Pencemaran tanah. Okay, pencemaran tanah, punca dia adalah daripada penggunaan racun serangga dan baja berlebihan. Okay, kita letak banyak sangat baja dalam tanah kan, nak suruh tanaman kita hidup dengan subur, tapi bila hujan turun, hujan bawa bersama racun ke dalam sungai juga boleh menyebabkan keracunan pada hidupan akuatik. Okay, hujan asid. Bila hujan asid berlaku, tanah kita akan jadi asid. Bila tanah berasid, maka pencemaran tanah berlaku. Sebab apa? Sebab asid itu akan mengakibatkan struktur tanah dan juga komponen dalam tanah itu berubah dari segi kimia dia. Sepatutnya tanah tu beralkali ataupun neutral untuk penanaman, tapi bila dah asid, dia tanah tu akan jadi tidak stabil lah. Maka pencemaran tanah berlaku. Sisa nuklear juga boleh menyebabkan pencemaran tanah
Okay, sisa nuklear ni kita tanam bahan nuklear, contoh pada negara-negara tertentu dia guna tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bila sisa nuklear ni tidak lagi berfungsi, tak boleh menghasilkan tenaga elektrik, tak boleh menghasilkan haba dan sebagainya, so kita akan tanam dia. So bila kita tanam dalam tanah, maka kawasan itu akan jadi kotor sebab sisa nuklear ni akan mengakibatkan komponen dalam tanah itu berubah. Okay, sisa elektronik. Yang ini pun kita tanam kan. Ada kabel-kabel bawah tanah dan sebagainya, kita tanam, kita biarkan di situ dia mereput dan sebagainya. So itu juga akan mengakibatkan komponen membina tanah tu akan jadi lain. Okay. So pengurusan sisa pepejar yang kurang sesuai. Ini adalah salah satu contoh lah. Kalau kita kan kadang-kadang kita tak nak bakar sisa pepejar sampah maksud dia sampah, kita tak nak bakar sampah tu, kita tanam sampah tu. Itu juga akan mengakibatkan pencemaran tanah. Dalam tanah tak sepatutnya ada benda-benda macam tu. Ada sampah, ada plastik, ada apa besi dan sebagainya. Oh, itu tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam tidak sepatutnya dimasukkan, ditanam ke dalam tanah, tak. Okey, sepatutnya dia dilupuskan dengan menggunakan kaedah lain. Okey. So, tak semua benda yang kita perlu tanam. Kita hanya perlu tanam pokok-pokok saja pada tanah. Okay, lain daripada itu tidak diperlukan. Bila ada, dia akan menyebabkan pencemaran tanah. Okey, pencemaran terma. Ini yang Ashraf tanya tadi ni, pencemaran terma. Antara punca mengakibatkan, Okey, antara punca mengakibatkan pencemaran terma adalah yang pertama, penyahutanan. Okay. Yang kedua ialah aktiviti industri, yang ketiga adalah pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Okey, pencemaran terma ni bermaksud suhu. Okey, suhu. Maksud pencemaran terma ni dia merujuk kepada macam mana, apa punca yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey, suhu bumi meningkat. Penyahutanan bermaksud kita potong semua pokok-pokok yang berada dalam hutan. Jadi hutan tidak lagi dinamakan hutan sebab tak ada pokok. Okey? Penyahutanan adalah maksudnya dia penggondolan pokok-pokok. Kita potong semua pokok. Bila potong semua pokok, hutan akan jadi panas. Begitu juga dengan suhu bumi akan meningkat. Okey? Tak ada lagi pokok-pokok yang boleh menghasilkan oksigen yang menyebabkan udara kita lebih sejuk, tak ada. Okey? Sebab hutan tu semua kita dah nyahkan, kita dah potong semua pokok-pokok tu. Itu maksud penyahutanan. Okey? Yang kedua ialah aktiviti industri. Aktiviti industri, asap-asap kilang akan mengakibatkan karbon dioksida lebih tinggi. Bila karbon dioksida lebih tinggi, maka kita punya udara ataupun suhu bumi akan meningkat. Okey. Pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin juga mengakibatkan pengeluaran karbon dioksida. Okey. So ini juga akan mengakibatkan terma ataupun suhu bumi meningkat. Okey, so ini adalah maksud pencemaran terma, dan punca pencemaran terma. Okay, so terma ni adalah suhu. Maksud terma adalah suhu. Jadi apa kaedah yang menyebabkan terma kita ini meningkat? Inilah penyahutanan. Aktiviti industri mengakibatkan karbon dioksida lebih banyak dihasilkan. So suhu bumi meningkat, kita lebih panas. Pembakaran bahan api dalam kenderaan juga mengakibatkan pembebasan karbon dioksida. Okay, juga akan menyebabkan suhu bumi menjadi panas. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya ialah indeks pencemaran ataupun IPU. IPU ini merujuk kepada parameter yang menentukan tahap pencemaran udara. Okey, kalau kamu masih ingat lagi, kalau berlaku jerebu di kawasan kita, kita akan merujuk terus kepada IPU, bacaan IPU. Bacaan IPU merujuk kepada indeks pencemaran udara. Setakat mana jerebu itu mencemarkan udara kita. Okay, so dia ada takat-takat dia.
Okay, kalau putih itu bersih, kalau kuning berjaga-jaga, kalau merah tak boleh keluar rumah. Okay, so kalau itu menunjukkan pencemaran udara kita pada tahap yang tinggi dan tidak sesuai untuk kita berada di luar rumah. Okay, so udara tercemar dia akan mengakibatkan masalah pada kita yang bernafas. Okay, so kena rujuk pada IPU. Okay, biochemical oxygen demand ataupun BOD merujuk kepada parameter yang digunakan untuk mengukur tahap pencemaran air. Okay, kalau tadi udara, yang ini air. Okay, so tahap pencemaran air ini merujuk kepada berapa banyak oksigen yang berada dalam air tersebut. Kalau oksigen dalam air tersebut kurang, maka air itu telah tercemar. Tapi kalau oksigen dalam air tersebut tinggi, maksudnya air di situ bagus. Okey, air di situ bagus. Okey, eutrofikasi. Yang inilah eutrofikasi ni. Eutrofikasi adalah respons ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat ke dalam suatu ekosistem akuatik. Okey, cikgu sebutkan tadi kalau oksigen kurang, maksudnya air di situ tak bagus. Okey, kalau oksigen tinggi, maka kualiti air itu adalah bagus. Okey, apa kesan dia terhadap eutrofikasi? Okey, eutrofikasi ni adalah satu proses. Okey, kamu pernah tengok kan, ada tasik yang dipenuhi dengan lumut. Kita tengok lumut. Okey, ini adalah eutrofikasi. Ini adalah contoh eutrofikasi. Apa eutrofikasi ni? Okey, pertumbuhan alga ataupun lumut pada kawasan tertentu. Disebabkan apa? Disebabkan oleh penambahan baja. Okey. Bila kita tanam pokok, kita buat penanaman pada kawasan kita tu, okey, kita akan masukkan baja. Okey, baja. Kita akan alirkan baja ini ke kawasan tertentulah seperti sebab ada hujan kan, so hujan akan mengalirkan baja ini ke dalam sungai ataupun tasik. Okay, so bila ada baja, okay, alga dalam air tersebut akan lebih aktif sebab dia ada baja. Okay, sebab itu alga ataupun lumut pada kawasan pada dalam air di kawasan tasik ataupun sungai ini menjadi lebih aktif. Maka dia menghasilkan satu kawasan yang melitupi sebab dia alga kan, so dia tumbuh di atas lah sebab dia memerlukan cahaya matahari, so dia tumbuh di kawasan permukaan air. Bila dia tumbuh, cahaya matahari tak boleh tembus ke dalam. Okay, maka kawasan dekat bawah tu, kawasan bawah air tu yang ada alga, yang ada lumut dan sebagainya tak boleh hidup. Tumbuh-tumbuhan hijau ataupun plankton tak boleh hidup sebab cahaya matahari tak dapat tembus disebabkan oleh lapisan eutrofikasi ini. Okay, disebabkan itu kita tak bolehlah membebaskan deterjen ni sama lah juga ni, deterjen ni daripada sabun basuh kita, baja dan juga sampah sebab dia akan menambahkan ion fosfat dan ion nitrat yang akan menggalakkan lagi pertumbuhan alga dan juga lumut lah kita panggil. Okay, so bila ada kawasan yang ada eutrofikasi ni, cahaya matahari tak boleh tembus ke dalam, maka plankton dan juga ikan-ikan tak dapat nak menembusi permukaan, okey, maka satu dia tak dapat oksigen, satu lagi dia tak dapat cahaya matahari. Okey, ini bahaya dia eutrofikasi. Okey. Biochemical oxygen demand merujuk kepada jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik dalam suatu sumber air. Okay. So larutan metil metalina digunakan untuk menguji kehadiran oksigen. Semakin bertambah kuantiti oksigen dalam air, semakin cepat warna biru metil metana akan luntur. Kita nak test dalam air tu kandungan oksigen dia bagus atau tidak. Okay, kalau dia bagus, kita letak metil metana yang berwarna biru tu, cepat-cepat dia luntur. Terus jadi warna putih, warna air. Tapi kalau kita letak metil metana ke dalam air tersebut, metil metana tu warna biru. Kalau kita letak dia, warna biru dia tu lambat untuk
hilang, maka di situ tak ada oksigen. Tak bagus. Air itu tak bagus. Okey? Kenapa kita perlukan oksigen dalam air? Kerana, ni saya cikgu tuliskan ni, bakteria perlu oksigen sebab bakteria kan dia bernafas, so dia perlukan oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam sumber air. Contoh dalam sumber air kita tu ada benda lain yang kita masukkan, contoh dia macam sisa makanan ke, benda yang tak diperlukan. Jadi bakteria ni akan membantu untuk menguraikan supaya tak ada benda asing dalam air. Tapi kalau tak ada oksigen, macam mana bakteria nak hidup? Kalau bakteria tak hidup, macam mana kita nak menguraikan bahan organik dalam air yang tak diperlukan tu? Jadi, kita tak boleh buat. Okey, maka bahan organik tu akan kekal di situ sebab bakteria tak boleh hidup sebab tak ada oksigen. Okey, seterusnya kaedah pembersihan air melalui teknologi hijau. Okey, macam mana kita nak bersihkan air yang kotor? Okay, menggunakan teknologi hijau bermaksud tak menggunakan bahan kimia lah. Okay, so kita ada satu bahan nama dia effective microorganism. Okay, EM kita panggil. EM merupakan bobola lumpur mikroorganisma efektif yang digunakan untuk merawat pencemaran air sungai yang tercemar. Okay, cikgu tunjukkan gambar kalau ada. Okay, kejap. Cikgu tunjukkan gambar. Oh, yang ini. Yang ini. Okay. Macam mana kita nak sediakan EM? Macam mana kita nak sediakan bobola lumpur tu? Nama dia bobola lumpur sebab dia memang daripada, kalau kita tengok dia macam tanah liat. Okay. So yang pertama kita masukkan tanah, kita menggunakan tanah dan juga EM bokashi ke dalam besen dan gaulkan. EM bokashi ni adalah salah satu serbuk ataupun bahan yang ada organisma efektif ini. Okay. So kita masukkan dalam besen, kita masukkan air, kita gaul. Kita buat macam roti, kita nak buat roti, nak buat adunan apa tu, kita gaul dia. Lepas tu kita ambil, kita buat bulatan. Lepas tu kita letak dalam dulang dan ada kita alaskah dengan kain ataupun surat khabar, kita buat bulat-bulat macam tu, kita simpan dan kita keringkan. Okay. Bila kita keringkan, ni bekas, simpan bekas yang mengandungi bobola lumpur EM di tempat tanpa sinaran cahaya matahari atau angin kuat untuk mengelakkan bobola menjadi kering dengan cepat. Okay, sebab dia adalah lumpur kan, so bila lumpur lama-lama dia akan jadi kering. Kita tak nak dia jadi kering, jadi kita letak di kawasan yang tak ada cahaya matahari lah. Lepas tu bobola lumpur EM sedia digunakan apabila permukaan bobola diselimuti dengan fungi putih. So bila kita tengok bobola tu yang berlumut tu tiba-tiba jadi warna putih, maksudnya di kawasan itu dah ada fungi. Okay, jadi kita boleh ambil bola ni, kita letak dalam sungai. Okay, so fungi tu akan berfungsi untuk membersihkan, membersihkan kandungan air dalam sungai tersebut. Okay. Jadi apa contoh EM yang kita ada? Okay, yang pertama ialah, cikgu salah agent, bakteria. Bakteria asid laktik untuk merawat sisa kumbahan dan menyingkirkan bau busuk air. Yang kedua kita ada bakteria fotosintetik untuk mensintesis bahan berguna bagi kegunaan haiwan akuatik. Yang ini kita guna di sungai. Okay. Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi tumbuhan hijau. Okay. So ini adalah contohlah bakteria-bakteria EM yang digunakan untuk menghasilkan bobola lumpur. Bobola lumpur ni berfungsi untuk kita bantu air yang kita nak bersihkan tu. Ada kita nak bersihkan kawasan sungai, ada nak bersihkan kawasan kumbahan, sisa kumbahan. Kita guna bakteria-bakteria inilah. Kalau di kawasan sungai kita guna bakteria fotosintetik. Kalau di kawasan kumbahan, kita guna bakteria asid laktik. Yeast ni kita gunakan untuk keperluan tumbuhan hijau. Okey, seterusnya. Oh, dah habis. Okey, jap cikgu tengok. Ada tak lagi? Okey, dah habis slide. Itu sahaja untuk penerangan 3.3. 3.2 iaitu pencemaran air ataupun pencemaran udara. Ada pencemaran udara pula dah.